Ustaz Fahmi kuliah ya? Ini kat Putrajaya. Oh, Putrajaya. Dia dah start sibuk. Ada sibuk lah. Minggu lepas nak datang pun dia. Minggu lepas ke? Minggu lepas. Dia tak ada. Tak ada. Yang perempuan tu jaga akak apa. Dia. Tak ada seorang lelaki pun masa tu. Ana datang tu, dia seorang yang perempuan. Risau. Tapi duduk bawah je, duduk bawah. Bawah kelas ngaji budak-budak. Oh, ngaji budak-budak. Ustaz Anwar. Ngajar bawah tu? Sekejap lagi datang. Oh, ya ke? Online lah? Hadir. Oh, hadir? Ramai? Boleh tahan apa? Oi, tahan. Orang tak hadir. Yelah. Allahumma salli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ulama Hadramaut kena culik ya? Habib apa ni, Tahir bin Husin Al-Attas. Baru Tengok dalam Habib Al-Jufri punya ni Facebook Wahabi je. Mungkin lah Wahabi ke komunis kat sana kan, kita tak tahu. Sebab dulu kat belah selatan tu komunis kuat, sekarang pun rasa masih kuat ni. Tahu itu siapa yang kena bom tu. Astagfirullah, macam-macam. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ikhwah, akhwat yang dirahmati lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan nikmat-Nya, dan kita bersyukur sekali lagi atas limpahan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu sekali lagi pada malam yang penuh barakah ini
bagi kita meneruskan perbincangan kita daripada kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, perbincangan sifat 50 atau penjelasan sifat 50 karangan Kiai Muhammad Idrus Ramli hafizahullah. Dan pada malam ini kita akan menyambung perbincangan tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sampai ke sifat yang ketujuh, iaitu sifat qudrah. Berkata musannif, ketujuh qudrah. Di antara sifat wajib bagi Allah adalah sifat qudrat atau qudrah. Artinya kuasa. Allah Maha Kuasa mewujudkan semua perkara yang mungkin sesuai dengan kehendaknya. Sedangkan dalil bahawa Allah wajib memiliki sifat qudrah, seandainya Allah itu seandainya Allah itu tidak Maha Kuasa, pasti Allah itu lemah. Seandainya Allah itu lemah, pasti dunia ini tidak ada. Ternyata dunia ini ada, berarti Allah bersifat qudrah. Kerana itu mustahil Allah memiliki sifat kebalikannya, iaitu sifat ajaz, iaitu lemah. Allah Subhanahu taala berfirman, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surah Al-Maidah ayat 120. Baik, jadi sifat qudrah merupakan salah satu daripada sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Wajib di sini maksudnya lah wajib akli, iaitu sifat yang mesti ada pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak terbayangkan tiadanya, tidak terfikirkan oleh akal akan tiadanya. Dan sifat qudrah ini ialah mewujudkan semua perkara yang mungkin sesuai dengan iradahnya, sesuai dengan kehendaknya. Artinya ta'aluk bagi sifat qudrat Allah Subhanahu wa taala ini adalah sifat ta'aluk bagi sifat qudrah Allah Subhanahu wa taala ini adalah segala mungkinat. Segala mungkinat, justru ia tidak berta'aluk ataupun dia tidak berkait dengan yang wajib, iaitu zat dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kerana zat dan sifat-sifat Allah Ta'ala itu memang wajib adanya. Jadi dia tidak bertakluk kepada sifat qudrah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga tidak bertakluk atau tidak berkait dengan perkara-perkara yang mustahil pada akal, iaitu yang tidak mungkin adanya, yang tidak terbayangkan oleh akal, oleh fikiran manusia akan adanya, mustahil adanya. Contohnya syirik ataupun sekutu bagi Allah SWT. Syarik bagi Allah SWT, sekutu bagi Allah Ta'ala. Ataupun anak bagi Allah Ta'ala. Ataupun isteri bagi Allah Ta'ala. Ataupun maknanya mengadakan sesuatu yang memang mustahil pada akal. Maka hal tersebut ternafi daripada sifat qudrah. Jadi sifat qudrah ni ialah mewujudkan semua perkara yang mungkin. Perkara yang mungkin maknanya yang boleh menerima ada dan boleh menerima tiada. Baik. Jadi dikemukakan di sini dalil akli dia. Dalil akli bagi sifat qudrah Allah Subhanahu wa taala itu, sebagaimana disebutkan di sini, ialah seandainya Allah itu tidak bersifat dengan kuasa atau maha kuasa, pasti Allah itu lemah. Seandainya Allah itu lemah, pasti dunia ini tidak ada. Kerana yang lemah, nescaya dia tidak dapat melakukan sesuatu atau mewujudkan dunia ini. Ternyata kenyataannya, realitinya, secara aktualnya, bila kita perhatikan, alam ni ada, alam ni wujud. Jadi wujudnya alam ini menjadi suatu petunjuk bahawa ada Tuhan yang bersifat dengan sifat qudrah. Jadi adanya alam ini adalah petunjuk kepada sifat qudrah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah dalil akli bagi sifat qudrah. Maka dengan sendirinya ternafilah daripada Allah Subhanahu wa taala itu sifat ajaz ataupun sifat lemah. Mustahil Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat lemah, sifat ajaz. Dan dalil nakli dia dikemukakan tadi, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat di atas menegaskan bahawa Allah maha kuasa atas segala sesuatu, maksudnya sesuatu yang mungkin menurut akal yang sihat. Sesuatu kat sini maksudnya sesuatu yang mungkin menurut akal yang sihat. Mungkin sekali lagi
iaitu sesuatu yang boleh menerima ada dan tiada. Baik, dalam hadis sahih juga dijelaskan. Ini dalil tentang sifat qudrah. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha kama yu'allimuna as-surata min al-Qur'an yaqulu idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'atayn min ghairi al-fariidah thumma liyaqul Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Ini adalah doa istikharah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengajari kami memohon kebaikan segala urusan. Istikharah ni maksudnya apa? Istikharah ni maksudnya kita memohon kebaikan dalam setiap urusan. Istikharah ni daripada kalimah khair. Khair tu maksudnya kebaikan. Jadi istikharah tu talabul khair, meminta ataupun memohon kebaikan dalam segala urusan. Dan Nabi SAW mengajarkan memohon kebaikan segala urusan sebagaimana mengajari kami surah dari Al-Quran. Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang kamu bermaksud melakukan sesuatu, maka solatlah 2 rakaat selain solat fardu. Maksudnya solat sunat 2 rakaat. Kemudian katakanlah, maknanya sesudah itu bacakanlah doa, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebaikan kepadamu dengan pengetahuanmu, memohon kekuasaan kepadamu dengan kekuasaanku, dan memohon kepadamu dari anugerahmu yang agung. Sesungguhnya engkau maha kuasa dan aku tidak kuasa. Engkau mengetahui dan aku tidak mengetahui, dan engkau yang maha mengetahui segala yang tersembunyi. Baik, hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, juga Imam Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan juga Ibnu Majah rahimahumullahu jami'an. Baik, dalam hadis sahih di atas ditegaskan bahawa Allah memiliki sifat qudrat dan sifat ilmu. Kita tengok dalam hadis tadi, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, aku mohonkan kebaikan berdasarkan ilmumu. Jadi di situ ditegaskan sifat ilmu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sifat qudrah, wa astaqdiruka biqudratik, dan aku mohon disebut wa astaqdiruka biqudratika, dan aku mohon kekuasaan kepadamu dengan kekuasaanmu. Baik, mengapa dikatakan di sini sifat kudrat atau kekuasaan Allah objeknya disebut sifat kudrat atau kekuasaan Allah objeknya kepada sesuatu yang mungkin ada dan tidak ada menurut akal yang sihat. Jadi sifat kudrat atau kekuasaan Allah objeknya atau ta'alluqnya kepada sesuatu yang mungkin ada dan tidak ada menurut akal yang sihat. Jadi saya dah sebutkan di awal tadi bahawa sifat kudrat dia tidak berta'alluq kepada yang wajib ada, iaitulah zat dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia dah memang sedia ada. Jadi tidak berhajat kepada diadakan. Kerana kalau begitu dia akan jadi tahsilul hasil. Maksudnya mengadakan sesuatu yang sudah sedia ada. Jadi tak memberi apa-apa. Jadi yang wajib ada bukanlah merupakan objek ataupun ta'aluk bagi sifat kudrat. Adapun yang mustahil, maka dia memang tak boleh ada. Tak akan pernah ada dan tak terfikir oleh akal akan adanya. Iaitulah sekutu bagi Allah, Tuhan yang lain selain pada Allah, ataupun adanya isteri atau anak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Hal tersebut memang tak terbayangkan oleh akal yang sihat akan adanya. Jadi sifat kudrat dia tidak akan bertakluk kepada segala yang mustahil. Jadi ruang ta'aluk bagi sifat kudrah hanyalah semata-mata pada segala sesuatu yang mungkin. Makna yang boleh menerima ada dan boleh menerima tiada menurut akal yang sihat. Jadi mengapa sifat kudrat Allah mengarah kepada sesuatu yang mungkin menurut akal yang sihat? Di sini pertanyaannya. Demikian ini untuk memberikan jawapan kepada orang yang bodoh atau akalnya tidak sihat. Misalnya, ada orang bodoh berkata,
Mampukah Allah mengeluarkan aku dari kekuasaannya? Mampukah Allah mengeluarkan aku dari kekuasaannya? Jadi jawapan Kiai kat sini, pertanyaan ini sebagai bukti kebodohan orang yang bertanya. Bila kita bisa menjawab, apakah akal yang sihat dapat menggambarkan ada tempat yang bukan milik Allah Subhanahu wa taala? Tentu tak ada. Semuanya bawah takluk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa soalan tu bodoh? Kerana ia berkait dengan sesuatu yang mustahil, yang tidak mungkin adanya sama sekali. Baik. Ada juga orang bodoh berkata, mampukah Allah menciptakan batu besar yang dia tidak mampu mengangkatnya? Ini kadang-kadang kita biasa dengar. Ada orang kadang dia loya buruk. Dia pakai akal dia. Dia kata, mampu tak Allah Ta'ala menciptakan batu besar yang dia sendiri tak mampu mengangkatnya? Baik, jawapan yang dituliskan oleh Kiai di sini, pertanyaan ini juga sebagai bukti kebodohan orang yang bertanya. Akal yang sihat tidak dapat menggambarkan ada batu besar seperti itu. Allah Jalla Jalaluhu menciptakan sesuatu sesuai dengan hikmahnya, bukan sesuai keinginan akal orang-orang yang bodoh. Kerana itu termasuk dalam hal yang mustahil pada akal. Maknanya dalam pandangan akal tidak terbayangkan dalam pandangan akal. Justru sifat kudrat tadi dia tidak bertakluk kepada sesuatu yang mustahil. Lebih bodoh lagi adalah pertanyaan seseorang, mampukah Allah menciptakan Tuhan lain seperti zatnya? Baik, jawapannya Tuhan tidak akan terjadi dari makhluk. Akal yang sihat tidak pernah menggambarkan bahawa ada Tuhan yang asalnya makhluk yang diciptakan. Tuhan itu adalah Maha Pencipta, bukan diciptakan. Jadi, kalaulah ada Tuhan, kalaulah Allah menciptakan Tuhan lain selain dari dirinya, maka yang diciptakan itu tidaklah layak disebut sebagai Tuhan. Kerana apa? Kerana kan salah satu sifat yang wajib bagi Tuhan tu ialah dia maujud yang qadim. Maujud yang qadim ni ataupun bersifat dengan sifat qidam, artinya wujudnya tidak ada permulaan. Dan maksud wujud ni tidak ada permulaan ialah wujudnya itu tidak dijadikan daripada tiada, dan juga sifat Allah Ta'ala ni juga adalah qiyamuhu binafsih. Qiyamuhu binafsih maksudnya berdiri dengan dirinya sendiri. Artinya dia tidak berhajat kepada sesuatu pun, dia tidak menghajat kepada yang mengadakannya. Jadi kalau ada yang didakwa Tuhan lain sebagai yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka yang diciptakan yang kononnya dikatakan sebagai Tuhan itu tidak layak disebut sebagai Tuhan. Kerana apa? Kerana dia adalah makhluk, diciptakan daripada tiada. Dan sesuatu yang dikatakan makhluk itu sentiasa berhajat kepada Khaliqnya. Dan sifat berhajat itu tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat berhajat itu bertentangan dengan sifat qiyamuhu binafsih, berdirinya Allah Ta'ala itu dengan sendirinya. Baik. Jadi Tuhan itu adalah Maha Pencipta, bukan diciptakan. Baik. Kemudian sifat yang ke-8 ialah iradat. Di antara sifat yang wajib bagi Allah adalah sifat iradat, iaitu berkehendak. Baik, dengan kudrat Allah, kita mengetahui sekian banyak makhluk yang Allah ciptakan. Tetapi makhluk-makhluk tersebut memiliki sifat-sifat yang berbeza-beza. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang cerdas, ada yang bodoh, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang hitam, ada yang putih dan lain sebagainya. Pertanyaannya, siapa yang memberi sifat yang berbeza-beza tersebut pada semua yang ada di jagat raya ini? Siapa yang menentukan? Siapa yang menentukan? Jelasnya mereka tidak memberikan sendiri sifat-sifat tersebut kepada dirinya. Sifat yang ada pada diri kita ni bukan kita yang tentukan, bukan kita yang memilihnya. Kita nak berwarna apa kulit kita, nak hidung macam mana, nak mata macam mana, nak tinggi bagaimana, nak berat berapa. Itu bukan pilihan kita ketika kita dilahirkan. Nak lahir daripada keturunan siapa, nak lahir daripada bangsa apa, nak lahir di negara mana, bukan pilihan kita. Jelasnya mereka tidak memberikan sendiri sifat-sifat tersebut kepada dirinya. Mereka juga tidak akan mampu memberikan sifat-sifat tersebut kepada dirinya. Berarti ada iradat, iaitu kehendak yang menentukan mereka dengan sifat-sifat masing-masing. Dan itu adalah iradat atau kehendak Allah.
Sifat iradat adalah sifat yang qadim. Maksudnya tiada permulaan. Tidak berpermulaan, yang menetap pada zat Allah, iaitu yang ada pada zat Allah Subhanahu Taala, yang tidak terpisah dari zat Allah Subhanahu Taala, yang berfungsi menentukan sesuatu yang mungkin dengan sebahagian hal yang boleh terjadi baginya. Pertama kan, sesuatu yang mungkin tu kan maksudnya sesuatu yang boleh menerima ada dan tiada. Kita semua ni adalah mungkin. Seluruh alam ni adalah mungkin. Artinya apa? Sebelum dijadikan ada dua kemungkinan. Pertama, diadakan. Kedua, dikekalkan dalam tiada. Jadi Allah memilih untuk mengadakan kita. Jadi siapa yang memilih? Allah yang mentarjih di antara dua pilihan, iaitu membuat satu pilihan dari antara dua pilihan tadi, maka dipilih untuk mengadakan kita. Itu baru satu contoh. Baik, bila nak adakan kita, maka di situ kita ada beberapa pilihan lagi atau beberapa kemungkinan lagi, lelaki atau perempuan, atau mungkin khunsa muskil. Jadi Allah Ta'ala pilih, macam contoh Allah Ta'ala pilih sebagai saya lelaki, jadilah lelaki. Kemudian ada pilihan-pilihan lain. Pilihan-pilihan lain contohnya warna kulitnya bagaimana, tinggal lahirnya nanti di mana, siapa ibu bapa yang akan melahirkan saya, di negara mana, keturunan siapa, seterusnya. Bahasa apa yang akan diucapkan. Jadi itu semua adalah berbagai-bagai pilihan yang mungkin. Dan kemudian Allah mentarjihkan satu daripada beberapa pilihan tersebut untuk diri kita masing-masing. Dan kita tahu bahawa pilihan Allah Ta'ala itu sifatnya qadim, sedia, ada, maknanya azali. Jadi sifat iradat adalah termasuk sifat Allah yang wajib baginya. Sebagai bukti adanya sifat iradat adalah adanya sifat-sifat yang berbeza pada hal yang ada. Kan? Masing-masing berbeza-beza. Kan disebutkan Al-Quran, Allah yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah menciptakan apa sahaja yang dia kehendaki dan dia yang memilih. Maksudnya dia memilih. Setiap satu yang dijadikan tu masing-masing ada bahagiannya masing-masing. Ada ketentuan sifatnya masing-masing. Siapa yang memilih? Allah lah yang memilih. Jadi padahal sifat-sifat tersebut bukan sesuatu yang wajib, akan tetapi sesuatu yang mungkin. Baik. Sedangkan dalil bahawa Allah memiliki sifat iradah adalah seandainya Allah tidak berkehendak mewujudkan atau meniadakan alam jagat raya ini, berarti Allah terpaksa mewujudkan atau meniadakannya. Terpaksa. Bila terpaksa maksudnya apa? Maksudnya dia digagahi. Dia tak ada pilihan mutlak. Dia terpaksa buat. Dan sifat keterpaksaan tersebut adalah sifat kelemahan dan kekurangan. Tak layak bagi Allah SWT. Bila kita kata tak layak bagi Allah, maksudnya hal tersebut jelas mustahil bagi Allah SWT. Allah Jalla Jalaluhu berfirman dalam Al-Quran, Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang dia kehendaki. Surah Hud ayat 107. Dia melakukan apa yang dia kehendaki. Ayat di atas menegaskan bahawa Allah akan melakukan apa sahaja yang dia kehendaki, bukan apa yang dipaksa oleh pihak lain. Ini harus kita faham saat kita berdoa. Jadi bila kita berdoa dengan menyerahkan kepada hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menentukan doa kita itu nak dikabulkan bagaimana. Bukan kita yang menentukan Allah bagaimana harus doa kita tu dikabulkan. Kita hanya memohon, kita hanya mengharap, dan dalam waktu yang sama kita menyerahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi apa yang kita mohon, kita sangkakan baik, tetapi dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala tu tidak, sebaliknya tidak baik. Ada sesuatu yang kita sangkakan tak baik, tetapi sebenarnya dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah baik. Itulah antara hikmah tadi doa istikharah tadi. Doa istikharah tu maksudnya doa memohon kebaikan dalam setiap urusan. Sebab tu bila berdoa kepada Allah Subhanahu Taala itu, Allah Taala dah janji, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, nescaya akan ku kabulkan.
Dan apa yang dimaksudkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Pertama, Allah Taala kabulkan sesuai dengan apa yang kita minta. Yang kedua, Allah Taala kabulkan dalam erti kata Allah Taala gantikan apa yang kita minta tu dengan sesuatu yang lebih baik. Dikabulkan juga tapi diberi dengan sesuatu yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, dia mengkabulkan juga tapi tidak diberinya di dunia, tetapi diberikannya atau digantikannya nanti di akhirat dalam bentuk pahala atau sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dapat kita bayangkan. Jadi tak ada satu pun doa yang baik-baik kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala melainkan nescaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menurut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Jadi doa bukan kita dictate Allah Taala, bukan kita dictate Allah Taala, kau ya Allah kau buat aku begini, jangan. Berhati-hati dengan doa seperti itu kerana Allah tu tidak bersifat terpaksa melakukan. Baik. Kemudian yang ke-8 ialah sifat ilmu. Jadi sifat sifat ilmu ni adalah merupakan salah satu daripada sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah juga wajib memiliki sifat ilmu, iaitu mengetahui. Sifat ilmu Allah adalah sifat yang azali. Maksud sifat azali ni iaitu tiada permulaan, sedia ada. Sedia ada, menetap pada zat Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya tidak terpisah daripada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ulama Ahlussunnah wal Jamaah bila sebut tentang sifat-sifat Allah Taala ni, sifat laisat zat, laisatiz zat wa laisat ghairuha. Maksudnya sifat itu bukanlah zat Allah Taala, tetapi dia tidak terpisah dari zat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya sifat-sifat itu adalah sabit, subutiyah. Sifat-sifat subutiyah maksudnya sifat-sifat yang tetap ada pada zat Allah Taala. Dan objeknya adalah ta'alluqnya, dan objeknya adalah semua hal yang wajib, mustahil dan jaiz. Maknanya ta'alluq ataupun rangkuman ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ni ialah setiap yang wajib. Apa dia? Allah mengetahui zatnya dan sifat-sifatnya. Kerana zat dan sifat-sifatnya itulah wajib pada akal, wajib adanya pada akal. Kemudian ia juga merangkumi yang mustahil ada. Apa dia yang mustahil ada? Ilmu Allah Ta'ala juga mengetahui akan tiadanya sekutu bagi Allah. Allah Ta'ala tahu tak ada sekutu baginya, tak ada anak baginya, tak ada isteri baginya, tak ada jisim baginya, tak ada yang menyerupainya, tak ada yang bersifat dengan sifat-sifatnya. Itu semua diketahui oleh Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala juga ilmunya tu merangkumi yang jaiz. Yang jaiz ni maksudnya yang harus. Mana segala makhluk yang harus ada. Maka ilmu Allah Ta'ala tu rangkumannya itu luas, atau ta'aluknya itu luas. Wajib, mustahil dan juga jaiz. Sifat ilmu Allah adalah satu, tetapi berkaitan dengan semua perkara yang ada dan yang tidak ada secara mutlak. Pengetahuan Allah terhadap sesuatu tanpa didahului oleh kesamaran, apatah lagi kejahilan. Pengetahuan Allah SWT tu tidak samar-samar. Tak berapa nak faham. Tak ada. Mustahil Allah Ta'ala bersifat begitu. Jadi, sebab itu, kita tak boleh sifatkan Allah Ta'ala tu berfikir. Tak boleh kita sebut Allah Ta'ala tu berfikir sebagaimana pandangan ahli-ahli falsafah dahulu kala, seperti ahli-ahli falsafah Neoplatonisme ataupun peripatetic philosophers. Mereka mengatakan bahawa Tuhan itu adalah akal. Tuhan tu akal. Akal tu kerjanya berfikir. Dan apa yang dia fikirkan tu adalah dirinya sendiri. Dia tidak memikirkan yang lain. Dia hanya memikirkan yang sempurna. Yang sempurna tu dirinya sendiri. Jadi Allah tu akal, akil, makul menurut ahli falsafah. Tuhan tu adalah akal yang berfikir dan sekaligus yang difikirkan. Jadi hanya dia saja. Dia akal, kerjanya berfikir, memikirkan dirinya sendiri. Dan daripada proses berfikir itulah kemudian terbitnya alam ini. Daripada satu tahap ke satu tahap sehinggalah ada kejadian alam ini. Jadi kan berfikir tu
berfikir tu kan artinya peralihan daripada tidak mengetahui kepada mengetahui. Dan kita berfikir tu apa tujuannya? Tujuannya nak mencari tahu ataupun nak mendapatkan jawapan ataupun nak menyelesaikan masalah yang sebelum tu kita tak tahu bagaimana nak menyelesaikan. Jadi adalah mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan sifat tersebut, kerana berfikir itu adalah sifat makhluk yang tak sempurna. Adapun Allah Ta'ala tu ilmunya tu sempurna sehingga dia tidak berhajat kepada pemikiran. Nah, sebab tu kita tak sebut dalam fikiran Allah, tak boleh, kita sebut dalam ilmu Allah yang sempurna. Jadi Allah mengetahui segala sesuatu secara partikular dan juga secara universal. Maksudnya Allah Ta'ala tahu alam ini secara partikular, makna perincian tiap-tiap satu alam ni. Setiap satu. Yang kecil-kecil daripada alam ni semua diketahui, termasuk yang kecil-kecil daripada setiap entiti tersebut. Allah Ta'ala tahu tentang diri saya seluruhnya, sedetail-detailnya, tidak ada yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berapa banyak rambut yang ada di tubuh badan saya ini, maka diketahui oleh Allah SWT tanpa tersembunyi sedikit pun. Ya'lamu mithqala zarratin, kan, Allah Ta'ala tu mengetahui walaupun seberat zarah yang ada di langit dan di bumi. Faman ya'mal mithqala zarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala zarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan walau seberat zarah diketahui ataupun dilihat, tu maksudnya diketahui oleh Allah. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan buruk walau seberat zarah dilihat, iaitu diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi pengetahuan Allah Ta'ala merangkumi setiap yang partikular, yang kecil-kecil, yang detail-detail, termasuklah yang universal. Maknanya secara pengetahuan secara umum, secara global. Pengetahuan secara global dan juga pengetahuan secara yang terperinci, semua diketahui oleh Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana nak membantah pandangan ahli falsafah yang dahulu kala, di antara mereka yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala tu hanya tahu perkara yang universal. Maknanya pengetahuan Allah Ta'ala tu secara universal, secara umum saja, secara global gitu saja, tidak secara partikular, maknanya tidak secara perincian. Jadi kenyataan tersebut membawa kepada kufur, satu kekufuran. Kerana apa? Menisbahkan kejahilan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan inilah yang menyebabkan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah mengkufurkan pendapat sebahagian ahli falsafah yang mengatakan bahawa Tuhan hanya mengetahui secara universal dan tidak mengetahui secara partikular. Okey? Kenapa? Oleh kerana itu mustahil bagi Allah memiliki sifat jahil ataupun bodoh, atau terjadinya sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala ketahui. Apa yang terjadi dalam alam ni semuanya bertepatan, bersesuaian dengan pengetahuan Allah. Tidak ada satu perkara pun yang berlaku dalam alam ini di luar daripada pengetahuan Allah ataupun menyalahi pengetahuan Allah. Allah tahu macam ni, tiba-tiba jadi macam ni. Kan? Tak boleh jadi macam tu. Kerana itu maka sebenarnya dia ni juga menolak pandangan golongan Qadariyah. Golongan Qadariyah ni menafikan takdir. Kerana takdir itu implikasinya ialah pengetahuan Allah Ta'ala yang azali, yang menyeluruh sebelum daripada terjadinya sesuatu perkara. Jadi golongan Qadariyah menafikan takdir. Bagi mereka bahawa Allah Ta'ala baru tahu perkara itu terjadi saat ia terjadi. Sebelum tu tidak diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kenyataan tersebut adalah kufur. Kenyataan itu kufur. Kerana apa? Kerana secara tidak langsung menisbahkan kepada Allah sifat bodoh, sifat jahil yang merupakan sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tahunya Allah Ta'ala tu tidak seperti tahunya kita. Tahunya Allah Ta'ala tu mendahului setiap sesuatu dari kejadian ini. Adapun tahunya kita, pengetahuan kita itu kemudian setelah terjadinya sesuatu. Kan? Pengetahuan kita tu kemudian sesudah terjadinya sesuatu. Adapun ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang diberikan keistimewaan oleh Allah SWT untuk mengetahui sesuatu perkara di masa hadapan atau tentang hal-hal yang gaib.
Maka kita harus faham bahawa itu adalah dengan pemberitahuan daripada Allah, dengan dengan kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang beritahu kepadanya dengan kehendaknya. Contohnya para nabi dengan wahyu, para awliya mungkin dengan kasyaf atau dengan firasat, ilham dan seumpamanya. Bukan dengan kemampuan yang memang ada pada dirinya sendiri, tak, tapi kurnia Allah Ta'ala. Akhirnya dia balik kepada Allah Ta'ala sendiri dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itu tidak ada siapa pun yang boleh mendakwa dirinya mengetahui ilmu ghaib dengan sendirinya, melainkan apa yang diberitahukan oleh Allah SWT kepada dirinya. Lau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su'. Allah Ta'ala perintahkan kepada Rasulullah SAW supaya katakan lau kuntu a'lamul ghaibah, kalaulah sekiranya aku tahu perkara yang ghaib, nescaya aku akan dapat melakukan banyak kebaikan dan nescaya aku akan terselamat daripada terkena sesuatu perkara buruk, dapat mengelak daripada perkara buruk. Ada dalam movie tu, ada satu movie, saya tak ingat movie dia, pelakon dia Denzel Washington. Dalam movie tu dia ceritakan macam mana ada satu mesin ciptaan tu, dia boleh melihat beberapa saat atau beberapa minit ke depan. So kalau misal kata akan berlaku aksiden depan tu, akan diperlihatkan dahulu, nampak, dan dia boleh mengelak. Itu khayalan Hollywood saja, tak berlaku dalam dunia nyata. Hatta kalau orang kasyaf sekalipun bahawa pada tarikh sekian-sekian si fulan tu akan mati, maka dia hanya dikasyafkan, maksudnya disingkapkan pengetahuan tentang kematian orang tu, dan dia tak dapat mengelakkan orang tu daripada kematian tersebut. Tak boleh. Dan saya ada dengar ada seorang alim dulu di Pahang. Nama dia Imam Sani, yang saya pernah dengar kisah dia ni. Dia ni dikasyafkan bahawa ada seorang tu akan meninggal. Tapi dia tak boleh buat apalah, dia cuma dikasyafkan orang tu akan meninggal pada tarikh sekian-sekian dengan sebab sekian-sekian. Tetapi dia tidak boleh mengalihkan dia tak boleh mengelakkan orang tu daripada apa yang telah menjadi ketentuan orang tersebut, kematian pada waktu tersebut. Okey. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahawa dia boleh tahu perkara ghaib dengan dirinya sendiri, maka itu adalah suatu kekufuran. Kenapa? Seorang tu hanya tahu perkara ghaib dengan bantuan Allah Ta'ala dan dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kerana hal tersebut termasuk tanda disebutkan tadi, bahawa sifat jahil tadi tu termasuk tanda-tanda kekurangan dan sesuatu yang baru bagi Allah. Maknanya kalau Allah Ta'ala baru tahu, kita tak boleh sebut Allah Ta'ala baru tahu. Baru tahu tu maksudnya dulu dia tak tahu, jahil. Itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Allah SWT berfirman, wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Surah Al-Hadid ayat 3. Dalam ayat di atas ditegaskan bahawa Allah maha mengetahui terhadap segala sesuatu dengan pengetahuan yang sempurna dan menyeluruh. Sempurna dan menyeluruh. Seperti dikemukakan sebelumnya, zat Allah tidak serupa dengan zat apapun. Sifat-sifat Allah juga tidak sama dengan sifat apapun. Kita ketika lahir dan keluar pada kehidupan dunia ini tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Allah mengajarkan kita ilmu pengetahuan sedikit demi sedikit. Allah SWT berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Maksudnya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Surah An-Nahl ayat 78. Setiap sesuatu yang kita ketahui pasti asalnya kita tidak tahu. Hal ini berbeza dengan pengetahuan Allah yang bersifat qadim, tidak didahului kesamaran. Kerana itu, ilmu pengetahuan kita adalah hasil usaha, iaitu baharu. Pengetahuan kita baru. Kenapa? Kita mengusahakan pengetahuan tersebut. Artinya apa? Kita didahului oleh kejahilan. Belajar baru tahu. Sedangkan pengetahuan Allah bersifat qadim dan bukan hasil usaha. Kerana dia memang sifat sejati Allah Ta'ala. Sifat yang qadim bagi Allah Ta'ala. Bukan Allah Ta'ala berusaha untuk tahu. Allah Ta'ala belajar, tak.
Allah Ta'ala belajar, kemudian dia buat perubahan atas keputusannya. Ini sebagaimana akidah dalam segelintir orang Syiah tentang Al-Bada'. Al-Bada' ni maksudnya berlaku perubahan keputusan dalam berlaku perubahan keputusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lantaran daripada suatu perkara yang baru tersingkap dalam pengetahuannya. Jadi konsep Al-Bada' tersebut jelas membawa kepada kekufuran. Kalau dengan pengertian tersebut dia boleh membawa kepada kekufuran. Kenapa Allah Ta'ala ubah keputusan? Kenapa baru nampak begini rupanya, patutnya begini, kan jahil Allah Ta'ala tu. Dan tentu itu adalah mustahil. Allah Ta'ala tu bersifat jahil. Jadi kan Allah Ta'ala ni hakikatnya tak ada satu perkara pun yang ghaib daripada pengetahuannya. Bila dalam Al-Quran kata alimul ghaibi wasyahadah, Allah Ta'ala tu yang mengetahui, Allah Ta'ala tu mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Itu nisbah kepada kita. Maksudnya yang ghaib dalam pengetahuan kita, yang nyata juga dalam pengetahuan kita. Adapun dalam pengetahuan Allah, tak ada satu perkara yang ghaib. Jadi bila Allah Ta'ala kata alimul ghaibi wasyahadah, dia mengetahui setiap perkara yang ghaib, iaitu yang tidak nampak dalam pengetahuan kita, dan yang syahadah maksudnya nampak dalam pengetahuan kita. Alimul ghaibi wasyahadah. Jadi bagi Allah Ta'ala tak ada sesuatu pun hakikatnya yang ghaib. Semuanya nyata, semuanya nampak dengan jelas dalam pengetahuan Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi dengan semua rincian dan sifat-sifatnya yang detail dan accurate. Kemudian besar dan kecil Allah juga mengetahui setelah terjadi seperti apa yang Allah Ta'ala ketahui sebelumnya. Pengetahuan Allah terhadap apa yang telah berlalu, sedang terjadi dan akan terjadi tidak ada perbezaannya. Kerana masa lalu, sekarang dan akan datang merupakan hal yang relatif bagi kita, sedangkan Allah tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Artinya, dalam pengetahuan Allah tu tak ada batasan ruang dan masa. Jadi, semua perkara tu dilihat dalam satu kali tu. Diketahui juga dalam satu kali tu. Tidak ada urutan-urutan. Baru mula-mula tahu yang ni, kemudian baru tahu yang ni, kemudian baru tahu yang ni, kemudian baru tahu yang ni. Tidak. Semua tu macam daripada saat saya tiada, kemudian berada dalam rahim tulang sulbi bapa, kemudian dalam rahim ibu, kemudian dalam dikeluarkan sebagai bayi, kemudian menjadi kanak-kanak, sampailah kemudian saya sekarang dah dewasa, sampailah nanti sampai umur yang ditetapkan oleh Allah SWT, sampai ajal saya, kemudian saya masuk ke dalam kubur, ke sana mohon kita dimasukkan ke dalam syurga, dijauhkan daripada azab neraka. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua diketahui oleh Allah Ta'ala dengan satu pengetahuan yang satu sahaja. Pengetahuan yang sekali, maknanya tanpa ada siri-siri, bersiri-siri, tak ada. Tak macam kita kan. Kenapa pengetahuan Allah Ta'ala tu, maknanya dalam pengetahuan Allah Ta'ala tu tak ada dulu, kini dan akan datang. Tak ada. Semuanya satu, diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang ke-10 ialah sifat hayat. Allah juga wajib memiliki sifat hayat, iaitu hidup. Sifat hayat bagi Allah adalah sifat yang azali, tidak berpermulaan dan abadi, iaitu selamanya. Dan yang membenarkan bahawa Allah memiliki sifat ilmu, kudrat dan iradat. Maksudnya sifat hayat ni adalah syarat bagi berfungsinya sifat ilmu, kudrat dan iradat. Kalau tidak ada kehidupan, maka ataupun tidak ada hayat tadi, maka sifat ilmu, kudrat dan iradat tu tidak berfungsi. Kias ataupun analogi yang paling dekat dengan kita untuk kita faham ialah apa yang memungkinkan kita mendengar, melihat dan berkata-kata. Apa yang memungkinkan kita untuk untuk mengetahui, berkuasa dan berkehendak. Ialah kerana adanya kehidupan pada diri kita. Kalau tiada kehidupan pada diri kita, maka dengan sendiri sifat-sifat tadi pun tidak memberi apa-apa erti. Tidak memberi apa-apa erti. Sebab tu maka disebutkan sifat hayat itu sebagai syarat. Sebagai syarat
bagi sifat-sifat ma'ani yang lain. Allah berfirman tentang sifat hayatnya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Itu surah Al-Baqarah ayat 250. Begitu juga dalam surah Al-Furqan ayat 58, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakkallah kepada Allah yang hidup, iaitu yang kekal, yang tidak mati, yang hidup kekal dan tidak mati. Baik, dalam kedua ayat di atas ditegaskan bahawa Allah Maha hidup kekal. Sebelumnya kita telah mengetahui bahawa Allah berbeza dengan semua makhluknya. Demikian pula dengan sifat hayat, Allah juga berbeza dengan makhluknya. Kalau kita perhatikan makhluk hidup di dunia ini dibahagikan menjadi tiga. Ada tiga jenis ataupun tiga kategori. Pertama, kehidupan alam nabati ataupun tumbuh-tumbuhan. Yang di antara tanda-tandanya adalah berkembang dan semakin banyak. Jadi, sifat alam tumbuh-tumbuhan ni dia berkembang dan semakin banyak. Yang kedua, kehidupan alam haiwani atau satwa. Satwa maksudnya haiwan, alam haiwani. Yang di antara tanda-tandanya adalah berkembang semakin banyak dan bergerak. Jadi apa beza dengan alam tumbuh-tumbuhan? Ada gerakan. Okey. Kemudian yang ketiga, kehidupan manusia. Ini lebih tinggi daripada nabati, tumbuh-tumbuhan, lebih tinggi sikit haiwani, lebih tinggi lagi alam insani ataupun kehidupan manusia, yang di antara tanda-tandanya adalah melebihi perkembangan kehidupan haiwani, seperti meningkatnya cara berfikir, kemampuan analisa, melakukan konstruksi, membina, melihat jangka masa ke depan, melihat jangka panjang ke depan, menyusun strategi. Dan ciri khas yang lain yang lebih penting bagi kehidupan manusia adalah memperbaiki kondisi kehidupan dan melihat hal yang ada di belakang materi, maksudnya melihat kepada sesuatu yang metafizikal yang kita sebut dengan dunia spiritual ataupun rohani manusia. Ketiga macam kehidupan di atas bukan yang dimaksudkan dengan kehidupan Allah. Maknanya bila kita sebut sifat hayat ataupun sifat hidup bagi Allah, maka ianya mukhalafatuhu lil hawadis. Berbeza sifat hidup Allah Ta'ala tersebut dengan segala bentuk kehidupan yang baru. Sama ada yang bersifat alam nabati, alam tumbuh-tumbuhan, atau alam haiwani, ataupun alam insani. Okey. Kerana itu para ulama mendefinisikan sifat hayat bagi Allah dengan sifat yang azali dan abadi yang membenarkan bahawa Allah memiliki sifat ilmu, kudrat dan iradat. Maknanya bukan hidup dengan pengertian yang kita faham hidup yang kita nampak ni. Hidup macam yang kita nampak ni, hidup bernyawa, bernyawa dan seterusnya, ada jantung, detakkan nadi dan sebagainya. Tidak, bukan seperti yang kita faham itu, berkembang. Jadi definisi ini sebenarnya bukan definisi hakikat kehidupan, tetapi penjelasan dari keniscayaan dari kehidupan tersebut. Apa maknanya keniscayaan pada kehidupan tersebut? Apakah keniscayaan pada kehidupan tersebut? Maka memungkinkan membenarkan Allah memiliki sifat ilmu, kudrat dan iradat. Itu keniscayaannya. Maksudnya membolehkan sifat ilmu, kudrat dan iradat tu berfungsi secara, maknanya kalau nak dekatkan kefahaman kita begitulah. Dia bukannya menjelaskan tentang definisi hakikat kehidupan. Maknanya dia cuma nak tengok apa kesan pasti daripada adanya kehidupan pada Allah Ta'ala. Artinya ketika kita beriman bahawa Allah Maha mengetahui segala sesuatu dan yang menciptakan segala sesuatu, berarti Allah itu Maha hidup. Kemudian sifat yang lain ialah sifat sama'. Allah juga wajib memiliki sifat sama', iaitu mendengar. Dalam sekian banyak ayat Allah menjelaskan bahawa Dia Maha mendengar, seperti dalam ayat berikut ni, qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Surah Al-Mujadilah ayat pertama. Dari dalam ayat ni kita lihat
3 kali diulangkan sifat sifat mendengar tu. Qad sami'a Allah, sesungguhnya Allah telah mendengar. Kemudian wallahu yasma'u, dan Allah itu mendengar. Kemudian innallaha sami'un basir. Innallaha sami', artinya sungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Rasulullah SAW juga bersabda kepada orang-orang yang mengeraskan suaranya dalam berzikir, ya ayuhan nas irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban innahu ma'akum innahu sami'un qarib. Wahai manusia, kasihanilah diri kamu, kerana sesungguhnya kamu tidak menyeru pada Tuhan yang tuli dan jauh. Maknanya tuli maksudnya yang tidak mendengar. Sesungguhnya dia bersama kamu, maha mendengar dan maha dekat. Jadi dalam hadis tersebut, pertama Nabi SAW menjelaskan satu sifat yang mustahil bagi Allah. Apa dia? As-sam, maknanya tuli. Dinafikan dulu sifat yang mustahil daripada Allah Ta'ala, kemudian mengisbatkan, menetapkan sifat yang wajib bagi Allah, innahu ma'akum innahu sami'un qarib. Jadi pertama dinafikan sifat mustahil, tidak, mana sifat mustahil itu apa? Sifat tuli. Mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan sifat tuli. Kemudian Nabi SAW tegaskan pula sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, iaitu innahu sami'un, sesungguhnya dia bersama kamu, maha mendengar dan maha dekat. Innahu sami'un qarib. Baik. Ayat Al-Quran dan hadis sahih di atas menegaskan bahawa Allah maha mendengar. Akan tetapi pendengaran Allah berbeza dengan pendengaran kita, kerana sifat-sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Kita mendengar suara melalui telinga, saraf pendengaran, dan suara yang dihasilkan oleh gerakan dalam selaput telinga. Tentu saja semua ini mustahil bagi Allah. Kerana itu para ulama mendefinisikan sifat sama' pendengaran bagi Allah dengan sifat yang azali. Maksudnya sifat yang azali itu sifat yang tidak ada permulaannya, ada pada zat Allah Ta'ala, dan menetap pada zat Allah yang berkaitan dengan semua hal yang dapat didengar. Maknanya ta'aluk bagi sifat sama' tadi ialah semua hal yang dapat didengar dan semua perkara yang ada, sehingga menangkapnya secara sempurna. Maksudnya semua perkara yang ada tu, iaitu yang wajib, iaitu sifat, iaitu zatnya dan sifat kalamnya. Maknanya Allah mendengar kalamnya. Kemudian yang dan juga mendengar segala yang ada. Maksudnya segala yang ada ni setiap yang jaiz, yang harus ada. Setiap makhluk yang ada yang berbicara tu didengar oleh Allah Subhanahu Taala. Dan Allah Ta'ala tidak mendengar akan yang mustahil. Kenapa tak mendengar yang mustahil? Kerana mustahil ialah perkara yang memang tak ada dan tak boleh ada. Selama-lamanya tidak ada dan tidak mungkin ada. Jadi sifat mendengar Allah Ta'ala itu tidak merangkumi akan perkara yang mustahil. Baik. Dalam definisi tersebut, para ulama hanya menetapkan apa yang ada dalam dalil dan tidak meneliti hakikat pendengaran Allah, kerana hal ini hanya diketahui oleh Allah. Jadi sifat mendengar ni kita tetapkan berdasarkan dalil naqli, bukan berdasarkan dalil akli. Jadi sebab tu kat sini tidak kemukakan dalil akli bagi sifat, dia tidak kemukakan macam mana kita tetapkan sifat sama' tadi dengan dalil akli, tidak ada. Cuma dinyatakan apakah ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahawa Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat maha mendengar. Dan pendengaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sempurna, merangkumi setiap yang ada. Tidak terhalang oleh Allah, tidak terhalang pendengaran Allah Ta'ala oleh sesuatu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendengar munajat baginda Rasulullah SAW di malam Mi'raj, ketika baginda diangkat melepasi mustawa. Nabi SAW bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melampaui langit ketujuh. Allah SWT juga mendengar munajatnya Nabi Musa alaihi salam di Bukit Tursina.
Kemudian Allah SWT mendengar munajatnya Nabi Yunus dalam perut ikan Nun di tengah lautan yang dalam yang gelap gulita. Jadi setiap munajat tersebut, daripada munajat Nabi Muhammad yang mengatasi langit ketujuh, kemudian munajat Nabi Musa di langit di atas bukit Tur Sina, kemudian munajat Nabi Yunus di dalam perut ikan Nun, semuanya didengar oleh Allah Ta'ala sama saja. Tidak ada satu tu lebih dekat didengar Allah Ta'ala, manakala yang satu lagi tu jauh, tak berapa nak dengar di Allah Ta'ala. Tak. Tak ada macam tu. Jangan terfikir, bila Nabi Muhammad SAW tu mengatasi langit ketujuh, maka munajat Nabi Muhammad tu lebih kuat didengar oleh Allah Ta'ala berbanding dengan munajat Nabi Musa di Bukit Tur Sina, apatah lagi Nabi Yunus yang berada dalam perut ikan Nun. Jadi munajat Nabi Yunus dalam perut ikan Nun tu sama-sama Allah Ta'ala dengar. Tak ada. Allah Ta'ala tidak dibatasi oleh ruang dan masa. Dan jangan ada anggapan seperti itu, kerana dengan sendirinya kita sudah menisbahkan tempat dan jarak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan itu adalah mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi pendengaran Allah Ta'ala, kalau kita bercakap dalam hati, kat lidah cakap gini, dalam hati cakap lain, tu dua-dua didengar oleh Allah Ta'ala. Yang kita bercakap kat lidah A, dalam hati cakap B. Kan? Dalam hati cakap B. Dalam fikiran pula bolak-balik gini-gini. Semuanya didengar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun orang yang kita cakapkan tu tak dengar. Mungkin yang dia dengar cuma lisan kita, dia tak dengar apa dalam hati kita. Tapi bagi Allah Ta'ala, semuanya itu didengar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kemudian sifat basar. Allah juga wajib memiliki sifat basar, iaitu melihat. Dalam beberapa ayat Allah menjelaskan tentang hal ini. Wa huwas sami'ul basir. Surah Asy-Syura. Qala la takhafa. Wa huwas sami'ul basir, surah Asy-Syura. Dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Asy-Syura ayat 11. Kemudian qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Janganlah kamu berdua khawatir, bimbang. Sesungguhnya aku beserta kamu berdua. Aku mendengar dan melihat. Surah Taha ayat 46. Yang melihat kamu. Kemudian allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sembahyang, dan melihat pula pergerakan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Surah Asy-Syu'ara ayat 218 hingga 219. Rasulullah SAW juga mengabarkan bahawa Allah Maha melihat pada kita. Ketika ditanya tentang ihsan, in anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Apabila kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Dalil-dalil di atas menjelaskan bahawa Allah Maha melihat pada segala sesuatu, tetapi yang perlu ditegaskan di sini, penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluknya. Kita sebagai manusia dalam melihat sesuatu, melihat melalui mata yang tersusun dari beberapa lapisan dan saraf penglihatan. Hal ini tentu mustahil bagi Allah. Sifat-sifat Allah tidak sama dengan sifat apapun. Kerana itu para ulama mendefinisikan sifat basar Allah dengan sifat yang azali, yang menetap pada zat Allah dan berkaitan dengan semua perkara yang dapat dilihat dan semua perkara yang ada, sehingga melihatnya secara sempurna. Dengan definisi tersebut, para ulama menetapkan sifat basar berdasarkan dalil Al-Quran dan Hadis. Mereka menjelaskan makna yang layak bagi basar, penglihatan Allah. Bahawa maksudnya adalah sifat yang qadim, makna sifat yang sedia ada, yang tidak ada permulaan baginya, di mana dengan sifat tersebut dapat menangkap semua hal yang dapat dilihat dan semua hal yang ada di jagat raya. Semua hal yang dapat dilihat, maksudnya zatnya yang wajib maupun yang lain-lain, iaitu yang harus adanya. Adapun yang mustahil, maka sudah pasti tidak dilihat oleh Allah Ta'ala. Kerana mustahil tu ialah yang memang tak ada, yang tak boleh ada, tak mungkin ada, tak terfikirkan oleh akal yang sihat akan adanya. Jadi maknanya dia memang tiada. Itu tidak dilihat oleh Allah SWT. Contohnya, mustahil Allah Ta'ala tu melihat ada sekutu baginya. Allah Ta'ala melihat sekutu aku, tak. Maksudnya ada Tuhan lain selain dia, tak ada. Allah Ta'ala tak melihat yang mustahil. Maksud sesuatu yang dilihat adalah apa saja yang dapat dilihat oleh pandangan makhluk, seperti warna, sinar dan bentuk. Sedangkan maksud hal-hal yang ada adalah mencakup berbagai macam suara, aroma, rasa dan lain-lain yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Dalam jagat raya ini banyak sekali hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh manusia,
Kerana keterbatasan penglihatan manusia hanya mampu melihat hal-hal yang berwarna pelangi sahaja. Pandangan manusia tidak mampu melihat warna di bawah warna merah dan di atas warna violet. Warna tersebut hanya bisa ditangkap oleh selain mata. Violet ni apa? Warna ungu. Tetapi melihatnya merupakan sesuatu yang mungkin. Setiap sesuatu yang mungkin Allah pasti kuasa melihatnya. Kerana itu penyataan para ulama kita bahawa sifat basar Allah yang azali mampu melihat hal-hal yang ada merupakan anugerah dari Allah kepada mereka. Ketika mereka menetapkan definisi tersebut, ilmu pengetahuan belum mengungkap bahawa ada beberapa warna yang tidak mampu dilihat oleh manusia. Jadi maknanya bukan saja dilihat, maksudnya di sini melihat warna saja, tetapi melihat apa yang ada. Ada benda yang ada tapi kita tak mampu lihat, tapi dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Dia, iaitu Allah Taala itu, zatnya itu tidak dapat ditangkap ataupun dicerap oleh pandangan-pandangan, oleh setiap indera. Tetapi dia dapat menangkap, dapat mencerap setiap pandangan. Apa yang kita lihat itu dilihat oleh Allah. Apa yang kita sedang lihat sekarang ni dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga ada orang-orang yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat sesuatu yang maknawi. Melihat sesuatu yang maknawi. Ada orang hanya mampu melihat yang zahir tetapi tak mampu melihat yang maknawi. Contohnya orang-orang kafir, dia hanya melihat zahir Rasulullah SAW sebagai seorang insan yang bernama Muhammad ibn Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Tapi dia tidak melihat apa yang maknawi di sebalik itu, iaitu Rasulullah itu adalah utusan Allah, adalah Nabiullah yang diberikan wahyu kepada baginda. Tahsabuhum yanzuruna ilaik wa hum la yubsirun. Kamu menyangka wahai Muhammad bahawa mereka melihat kepada kamu, hakikatnya mereka tak nampak kamu. Mereka memandang ke Rasulullah, yang mereka nampak tu hanya zahir batang tubuh jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi baginda mereka semua tidak melihat hakikat diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu sebagai nabi dan rasul. Kerana yang mereka nampak tu hanya basyariah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukannya khususiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun nabawiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang dengan kehendak Allah Ta'ala, dia boleh melihat merentas ruang dan masa. Bukan dengan kemampuan yang ada pada dirinya, tetapi kerana kurnia Allah Ta'ala. Contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ketika dalam solat gerhana tu, baginda diperlihatkan dengan syurga dan neraka. Melihat syurga dan neraka ketika sedang solat. Nampak. Baginda melangkah ke depan nak mencapai buah daripada syurga. Kemudian baginda melangkah ke belakang kerana mengelak daripada panasnya neraka. Sahabat komen, kenapa Tuan kami melihat sekejap bergerak depan, sekejap bergerak ke belakang. Nabi ceritakan apa yang disaksikan oleh pandangan mata baginda. Jadi itu dengan kehendak Allah, bukan dengan kemampuan, kebolehan Nabi SAW sendiri. Tak, dengan kehendak, dengan izin Allah Ta'ala. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika berkhutbah, tiba-tiba dia berkata, Ya Sariyah. Siapa Sariyah? Sariyah ni seorang panglima yang ada ribuan kilometer jauh daripada Madinah, sedang berperang dengan pasukan musuh. Dalam waktu yang sama, Sariyah yang berada jauh itu mendengar pula suara Umar, Ya Sariyah Jabal, Ya Sariyah Jabal, wahai Sariyah bukit, wahai Sariyah bukit. Maka Sariyah pun tengok bukit tu, dia nampak bukit dan pergi bawa tentera dia berlindung di bukit tersebut, dan kemudian akhirnya dapat mengalahkan musuh. Jadi Allah yang memperdengarkan, Allah yang memperlihatkan. Jadi kita melihat ni hakikatnya bukan kerana kemampuan kita melihat, tapi hakikatnya Allah memperlihatkan. Jadi ada orang yang apa yang kita perlihatkan sekadar apa yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Dan kalau Allah Ta'ala nak memberi kita melihat sesuatu melampaui daripada kemampuan yang lain, tu boleh dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contoh, ada seorang berjumpa dengan Sayyidina Uthman bin Affan. Kemudian
Sayyidina Uthman bin Affan bertanya kepada dia, menegur dia, ma asaru zina fi ainaik, mengapa ada kesan zina pada dua mata kamu? Terkejut lelaki tu. Kenapa? Rupanya sepanjang perjalanan tadi, lelaki tu ternampak wanita, macam mana mungkin terfikir sesuatu mungkin nampak tumit ke, wallahu taala alam. Lalu masuk ke majlis Sayyidina Uthman tegur. Lalu Sayyidina Uthman diperlihatkan secara maknawi apa yang lelaki tu nampak dalam perjalanan tadi. Maka tu disebut firasat. Ditanyakan kepada Uthman, wahyun ba'da Rasulillah, apakah ada lagi wahyu sesudah Rasulullah SAW? Mana sesudah wafatnya baginda? Jawab Sayyidina Uthman, la walakin firasatal mu'min, bukannya wahyu tetapi firasatnya orang beriman. Kerana itu dalam hadis Nabi SAW, baginda bersabda, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takutlah kamu dengan firasatnya orang beriman, kerana mereka itu memandang, melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Mereka melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ni diberi basirah, bukan saja basar. Basar ni maksudnya pandangan zahir kita, tapi basirah. Basirah tu apa? Pandangan iman yang memimpin kita pada kebenaran. Ramai orang yang hanya melihat zahir tapi tak dapat melihat kebenaran, tak melihat alam tapi tak dapat melihat wujudnya Allah yang terzahir pada alam itu. Maksudnya melihat ayat-ayat, tanda-tanda kewujudan, kebesaran, keagungan, kesempurnaan Allah Ta'ala pada setiap alam kejadian ini. Jadi kita mohon kepada Allah Ta'ala agar kita diberikan basar yang baik dan juga basirah yang sempurna, insya-Allah. Saya ingat kita berhenti dulu setakat ini. Nanti kita akan sambunglah sifat kalam dan seterusnya sifat-sifat sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala yang lain, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.